لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل منياتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل نياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي بك أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني بسر روحي ونور به قلبي وسمعي ومقالاتي والسمك علي حمله دار السمو بجاه النبي والآل والصحابة والسمك علي حمله دار السمو بجاه النبي والآل والصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل نياتي القرآن الكريم كلام الله لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن الكريم كلام الله لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب الله فاستغوثوا به أنه تنزيل رب العالمين أنه تنزيل رب العالمين
Astaghfirullahaladzim Nabil Karim wa ala alihi washabihi al-kiram. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma a'udzu ragbatana fil Qur'an waj'al nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa dhihaban li humumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa thaqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatihi wa qawwina ala ta'atika ana al-layli wa atrafan nahar wahsyurna ma'an nabi wa alihi al-akhyar. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Segala puji-puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas mulut kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuknya hingga ke hari kiamat. Ya Allah Tuhan kami, rasakanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami, jadi penawar bagi dada kami, jadi pengobat kepada keresahan kami. Ya Allah, hiasi dengannya lidah kami, ciriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu. Serta kumpulkan kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimati ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Tuan Jamal selaku pengurusi masjid, dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita merapatkan penuh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan nikmat curahan rahmat yang diberikan kepada kita, dengan nikmat anggota tubuh badan yang dikurniakan kepada kita, dapat kita manfaatkan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu yang berkaitan dengan pembacaan kalamullah, yang mana kalamullah ini kalau ikut daripada sejarahnya, Nabi kita Muhammad menerima daripada tuan guru dia, Sayyidina Jibril, pada tuan guru, riwayat imam-imam sampailah pada kita. Nak tunjukkan pada kita bahawa bacaan ini ialah bacaan sebolehnya, ialah yang asli kita. Kalau dulu turunnya dalam bahasa Arab, kita pun walaupun Jawa, walaupun Bugis, walaupun Melayu, kita nak cuba juga dalam bahasa Arab, walaupun ada pelat-pelat sikit tu. Tetapi apa yang penting tuan-tuan, dalam Quran ini kita nak menjaga hak-hak tiap huruf itu. Kerana salah satu daripada adab membaca Quran ini hendaklah menjaga hak tiap-tiap huruf. Artinya dalam Quran ada 29 huruf campur alif, 28 campur alif, 29 huruf. 29 huruf tu ada alamat-alamat dia pula, tempat-tempat dia. Alamat tu pula ada alamat umum, ada alamat khusus. Jadi apa disebut sebagai istilah tajwid sebagai mahrat. Mahrat umum, mahrat khusus. Mahrat umum ada 5.
Maharat khusus ada 17. Jadi siapa kata maharat ni tak penting, tuan-tuan? Itulah yang sebenarnya membezakan antara bacaan kita dengan bacaan orang Arab dengan bacaan kita. Nak menyamakan bacaan kita, nak menentukan, nak membezakan antara bacaan-bacaan itu, sudah pasti kita kena tahu rumah dia. Dulu kita dah menyentuh sikit berkaitan dengan maharat huruf umum, semua dah tahu, iaitu rongga tekak yang pertama, yang kedua bahagian khalq, al-khalq ataupun rongga kerongkong, itu yang kedua. Yang ketiga rongga ni alamat umum ataupun maharat umum, al-lisan. Di sana ada 18 huruf. Di kedua kawasan rongga tadi, yang pertama tu ada 3 huruf untuk melontarkan bacaan mat, untuk memanjangkan bacaan mat. Itu dekat rongga. Kemudian dekat apa nama ni, halqum, ada 6 huruf di situ, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Dan di kawasan yang ketiga maharat khusus, maharat umum yang ketiga ialah kawasan khalq lisan. Al-lisan ada 18 huruf. Dan yang keempat ialah maharat yang berada di al-syafatain, di bibir kita ada 4 huruf. Dan yang kelima ialah di kawasan al-khayshum, untuk membunyikan dengung, gunnah dekat kawasan hidung. Jadi ada 5 maharat umum. Yang kita nak fokus kali ini ialah antaranya ialah maharat khusus. Okey, kita tengok pada maharat umum yang pertama, rongga ada 3 huruf yang perlu kita kena selalu sebut, iaitu tuan-tuan sebut huruf alif, waw, ya. Kalau ikutkan waw itu bukan tempatnya di situ, waw itu tempatnya di sini, bibir. Tetapi kenapa kita kata dekat situ? Itu ialah huruf mat. Kawasan dan dikhususkan untuk menyebut mat itu ialah rongga tekak. Ada 3 alif, waw, ya. Bukti dia, cuba alif, mim, alif di atas ma. Apabila kita menyebut, tak ada kena dinding apa-apa, semua lapang aja. Ma, rongga, ya, mi, waw, mu. Jadi itulah sebabnya dia dipanggil sebagai untuk mengeluarkan mat, untuk membunyikan mat, untuk memanjangkan bacaan. Ada orang tanya, kenapa nak baca 2 harakat? Kenapa nak baca 4 harakat? Kenapa nak baca 5 harakat? Kenapa nak baca 6 harakat? Ada orang tanya juga. Dalam istilah bahasa Arab semua 2 harakat je. Dia tak ada cerita 4, 5, tak ada. Ni macam mana, daripada mana datang 4, 5 ni, mana datang? Ini persoalan. Jawabnya ialah daripada riwayat. Kita daripada riwayat kita, riwayat Imam Hafs, riwayat Hafs, Imam Asim, Tariq al-Syatibi, itu yang kita ikut bacaan itu. Kalau dia membaca 4-5, ditetapkan 4-5, kita ikutlah 4-5 tu tadi cerita. Begitu. Kalau dalam bahasa Arab tak ada ni cerita Quran, cerita Quran aja. Ya. Itu sebab tuan-tuan kita akan ambil faham pemahaman bahawa bacaan itu 2, 4, 6 itu bukan kita yang tetapkan. Tetapi mengikut riwayat, mengikut tok guru kita yang dulu-dulu. Dia ada banyak riwayat ni. Kita ambil riwayat Hafs, Imam Asim dan Tariq al-Syatibi. Dia Al-Jazari, macam-macam tuan-tuan ni. Kita pakai satu je tu. Ya. Baik, kemudian alif, waw, ya ni dikira satu maharat khusus. Kita pergi pula maharat yang kedua, iaitu di bahagian khalqum, al-khalq. Di sana terbagi kepada 3 maharat khusus, iaitu pangkal, tengah, ujung. Pangkal, tengah, ujung. Ini kena kami tahu. Okey, daripada pangkalnya ada 2, iaitu hamzah dan jauh. Dia berada jauh daripada bibir kita. Kenapa kita nak tahu ha tu dekat sini? Sebab tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. Ada tak huruf ha kat situ? Ada kan? Tetapi ada orang baca begini, bismillahirrahmanirrahim, punya nak ambil huruf ha begitu jauh tadi tu, terpaksa menekan, memfresh. Sebenarnya itu dia tak tahu sifat huruf.
Kalau kita mendalami sifat huruf yang jauh itu sekadarkan kita meletakkan saja Bismillahirrahmanirrahim, sebab dia jauh. Tak perlu kita ambil satu peringkat di mana kita menekan huruf tersebut seolah-olah macam ni nak pergi cari ni apa jadi bacaan kita. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak, bukan begitu, bukan dia punya tu. Sebab itu kita tahu alamat dia kat situ. Semua huruf-huruf yang macam auzubillah tu tak payah tak payah. Sebab dia jauh, sebab dia tu. Jadi ambil saja, capai saja, tak perlu kita nak menekan. Sebab tu maharat dia, alamat ni kita kena tahu, tuan. Okey, jadi yang pertama sini hamzah dengan ha, yang tengah ain dengan ha, yang ketiga ghin dengan kha. Jadi situ dah ada 3. Tadi 1 campur 3 4. Kemudian dekat lidah ada 10. Semua sekali 17. Kita kena ambil peduli tuan-tuan. Bab apa alamat dia ni. Dekat pangkal tadi hamzah dengan ha, dekat tengah ain dengan ha, dekat atasnya ghin dengan kha. Jadi dah ada 4. Sekarang kita pergi pada lidah, papan lidah kita di sini ada 10. Kenapa tuan-tuan kita nak tahu dia punya maharat ni? Sebab dia ada kena mengena dengan hukum yang lain, iaitu apabila kita belajar nanti daripada apa dia panggil idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, semua ada kaitan dengan tempat-tempat huruf ni. Baik, yang pertama pangkal, yang paling pangkal sekali huruf qaf. Huruf qaf tebal, sifatnya isti'la, yang depan ni kaf. Jadi qaf dengan kaf ni dikira rumah lain. Dia mutaqaribain, dia bukan satu rumah. Qaf satu rumah, kaf satu rumah. Jadi dekat lidah kita dah dapat 2 dah. Qaf, kaf. Kemudian kita pergi tengah lidah, jim shin ya. Jim shin ya tengah lidah dengan langit-langit. 3 huruf ini dikira satu rumah. Jadi 1 2 dah ada 3 rumah dah. Dah ada 3 apa nama maharat khusus. Kita pergi ujung sana, ujung lidah dengan pangkal gigi atas tuan-tuan, ada 3 huruf. Tuan-tuan masih ingat tak? Huruf apa tu? Ujung lidah dengan pangkal gigi atas. Cuba sebut. At, ta, at, to, ad, da. Apa macam mana mengesannya? Ujung lidah dengan pangkal gigi atas. Dekat situlah rumahnya tadi. Rumah ta, rumah dal, rumah to. Gitu. Itu dipanggil satu maharat juga. Ta, to dan dal satu rumah. Sebab tu kita terbaca ihdinas siratal, ihdinas siratal. Kenapa berlaku begitu? Sebab dia satu rumah. Jadi kalau kita sendiri satu rumah, kita kena hati-hati. Jangan kita bertukar. Ta jadi to jadi ta. Ihdinas siratal. Ada orang baca ihdinas siratal, gitu. Jadi antara dengan to tu dipanggil mutajanisain. Mutajanisain maknanya rumah sama, sifat tak sama. Mutaqaribain tadi, qaf dengan kaf, rumah dia berhampiran, tu mutaqaribain. Kalau yang sama ni semua mutajanisain. Itu kena ingat dalam kepala kita. Baik, itu dah berapa dah? 1 2 3 4 dah. Yang kelima, maharat khusus yang kelima, ujung lidah dengan ujung gigi atas. Huruf apa tuan-tuan? Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Huruf apa? Sa, as. Nak ingat senang je. As. Ujung lidah dengan ujung gigi atas kan? Sa, as, sa. Zal, al, la. Allazi kan, allazi. Dha, au, dha. Azim, sadaqallahul azim. Jadi salasa allazi azim. Tu 3 tu, nak tahu tepat dia tu. Jadi ujung lidah dengan ujung gigi atas ada 3 huruf tu. Huruf sa, huruf zal, huruf dha tadi. Itu juga dipanggil mutajanisain, satu rumah tapi sifat tak sama. Kalau kita baca zal dengan dha, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, macam nak sama tapi satu tebal satu tipis. Yang dha ni tebal, yang zal ni tipis. Jadi dia tak sama. Jadi dah berapa dah? 1 2 3
4-5 dah tuan-tuan. Kita pergi maharat khusus yang kelima ialah apabila lidah kita tu diturunkan ke bawah. Di belakang gigi bawah turun lidah. Jumpa huruf sin, jumpa huruf sad, jumpa huruf zai. Sin, sad, zai merupakan satu rumah ataupun mutajani lisain. Sebab huruf sin, huruf sad ni kadang-kadang bertukar. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada orang baca tebal. Satu tebal, satu tipis. Jadi antara sin dengan sad, sebab dia berada di rumah yang sama. Sebab itu kita dah tahu tempat itu, kita lebih berhati-hati. Jadi huruf sin, huruf sad, huruf zai satu mahrat yang sama juga. Itu mutajani lisain. Dah berapa dah tuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tak 6. Yang ketujuh, di bahagian pinggir lidah, sepanjang pinggir lidah ni ada satu huruf yang Nabi saja boleh menyebutnya dengan fasih, iaitu huruf dha. Cuba kita fasihkan tuan-tuan. Al dha. Al dha. Al da. Ada ujung lidah di pinggir lidah. Walad dalin. Jadi dal. Walad dha. Jadi dha. Itu satu makhraj khusus yang ada di pinggir lidah ni. Dah ada 7 dah. Mana lagi 3? Iaitu berlaku pada lam, pada nun, pada ra. Lam, nun, ra ni dikira walaupun di tepi ujung lidah, tetapi dikira berlainan rumah, mutaqaribain. Dia tak kira satu rumah. Jadi jumlahnya dah 10 lah. Lam 1, nun 1, ra 1. Jadi 10 kawasan lidah saja. Kawasan lidah saja ada 10 maharat khusus yang kita cuba nak ingat tuan-tuan, supaya nanti bila kita baca ada melibatkan hukum yang lain juga. Habis selesai dah. Pergi pada bibir. Pada bibir ini ada 2 maharat khusus, iaitu satunya ialah fa. Cuba sebut tuan-tuan, sebut fa. Perut bibir bawah dengan gigi atas. Tapi kalau tak ada gigi atas, macam mana nak baca? Terlepas gitu saja. Tak boleh sebut. Begitu kan. Gitu. Jadi itu satu maharat khusus kat situ. Satu lagi ialah huruf mim apabila tutup mulut, mim, buka mulut, ba, muncung waw. Tuan-tuan sebut mim, ba, waw. Tutup jadi mim, buka jadi ba, muncung jadi waw. Ini dikira satu maharat khusus. Jadi dekat bibir ada 2. Dah ada berapa dah semua tadi? 1 campur 4, 1 campur 3 campur 10 campur 2. Dah ada berapa? Semua 16. Satu lagi berada di sini. Dia hidung, iaitu di sini ada 2 huruf untuk membunyikan dengung, tempat dengung, iaitu huruf nun dan huruf mim. Yang mana huruf nun dan huruf mim inilah punca segala dengung, seperti yang kita dah bincang dulu. Punca segala dengung bermula daripada nun dan mim punya pasal. Nun punya yang dia punya hero, dia punya tak ada heroin. Hero-nya tu dia punya taiko dia tu nun dan mim lah. Tuan-tuan, sebab itulah ada hukum nun mati, sebab itu ada hukum mim mati. Dalam Quran, dalam buku tajwid membicarakan banyak perkara yang berkaitan dengan nun mati, mim mati ni. Baik. Sebab itu apabila tuan-tuan membaca gunnah ni, kita tak boleh ambil ringan. Contoh kita baca innal ladzi, agak-agak betul tak? Sedangkan nun yang bersabdu itu letaknya pada gunnah ranking yang paling atas sekali, wajibul gunnah. Jadi bila kita sebut dengung tu, pastikan dengung 2 harakat tu berada di hidung kita. Cuba tuan baca tuan-tuan, innal ladzi, 1, 2, mula. Tapi kalau sekejap innal ladzi, maka tak sempurna gunnah itu.
Sia-sialah apa orang kata kawasan Al-Khayshum ni dijadikan tempat mahrat, yang mana mahrat tu dikhususkan, dikhaskan untuk dengung. Tapi bila kita baca qul a'udzu birabbin nas, macam mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, habis tuan. Hukum dengung satu pun tak pakai kita, hancur lebur. Nak ingatkan saya juga, bila kita baca dulu-dulu kan, dulu-dulu tak ada kita ilmu-ilmu rundang-rundang dengung-dengung, manalah kita tahu. Kita pun belasah aja baca. Tuan-tuan sekali qul a'udzu birabbin nas baca ramai-ramai tuan-tuan, untuk kita nak mengingat-ingat saja. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan mahrat huruf, mahrat umum, mahrat khusus. Walaupun kita dah bincang dulu, tapi untuk pemahaman demi pemahaman kita kena ulang-ulang tuan-tuan. Baik, hari ini tuan-tuan, kita sebelum baca Quran ni, kita ambil satu topik yang baru ataupun topik yang penting juga, yang tidak kurang pentingnya, yang sudah saya janjikan pada WhatsApp itu ialah hukum mat, memahami hukum-hukum mat. Jadi tuan-tuan cuba buka kitab sekejap, walaupun seketika, tapi kita nak ambil pemahaman sikit tentang mat ni. Hukum mat. Mat ni kalau dari segi apa ni, maknanya panjang. Panjang. Kemudian yang kedua yang kita kena ingat, apa syarat mat. Itu kita ingat. Pertama, mat ni terbahagi kepada dua. Kalau kita tengok dalam buku kitab tajwid tu, nampak macam senang, tapi praktikal yang susah sikit. Dia pemahaman cukup senang. Mat ni oleh kerana maknanya panjang, maka ceritanya pun panjang. Cerita dia pun panjang. Jadi disebut mat ni ada dua jenis. Satu mat asli. Yang mat asli itu memang asli lah, dua harkat. Yang satu lagi dipanggil mat far'i. Apa makna far'i? Mat cabang, banyak cabang, yang 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat, 5, banyak cabang tuan-tuan. Jadi dua perkara yang kita ambil pemahaman mudah, iaitu mat asli dibaca 2 harkat, tak ada pilihan, tak ada maaf bagimu. Kalau kata 2 tu, jangan lebih, jangan kurang. Macam mana yang dikatakan 2 harkat itu dibaca 1 lengguk sahaja. Tak bolehlah tak boleh. 1 lengguk saja. Bismillahirrahmanirrahim, macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak sangat lengguk. Jadi nak berfaham pada kita yang katakan 2 harkat itu, jangan lengguk banyak sangat. Tuan-tuan cuba baca bismillah saja dengan 1 lengguk. Tengok dekat bismillah tu ada berapa mat asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 saja. 2 saja bermakna 1 lengguk. 1 2 mula.
Kalaupun kita nak ada kemampuan lah suara burdah kan, suara yang ada burdah, yang ada bunga-bunga tu, kalau tak ada jangan buat pasal. Yang keduanya suara bergerak. Suara bergerak dia boleh buat, walaupun bergerak tapi tetap dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cepat pergerakan burdah itu boleh, tetapi dia tak akan jadi lebih daripada dua harakat. Itu kelebihan orang qari-qari kita lah. Macam kita tak payah, kita ambil Bismillahirrahmanirrahim, macam tu cukup lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, mula. Itu yang dua harakat. Yang seterusnya ada dua harakat lagi. 1, 2, mula. Ya, yang seterusnya. Seterusnya. Ya, seterusnya. Ya, seterusnya. Seterusnya. Jadi mat asli tadi yang kita nak fokuskan tadi, mat asli ada dua harakat. Baik, itu cerita mat asli. Ini untuk ambil pemahaman dulu. Yang dalam tu tuan-tuan nak bacalah Tetapi saya tak minat sangat nak baca detail-detail ni, tetapi terus ambil pemahaman dulu. Baik, apabila kita cerita mat asli, kalau mat badal itu dah kira mat cabang, dia datang kemudian. Mat asli ni memang dia mula-mula memang dah dua harakat je. Itu cerita dia. Okey, kita cerita pula mat yang boleh baca lebih daripada dua harakat. 4 boleh baca, 5 boleh baca, 6 boleh baca, 7 tak boleh baca, tak ada. Dia baca 2, 3, 4, 5, 6 aja. Baik, tuan-tuan, kita pergi pada satu perkara, iaitu martabat. Martabat, apa yang disebut martabat mat. Ini penting juga sebelum kita pergi pada detail dia. Martabat mat ni tuan-tuan, kita nak tengok manakah tingkatan mat yang paling panjang, yang paling atas sekali. Kita dulu tahu bahawa gunnah yang paling tinggi sekali apa? Kita dah belajar, kita dah bincang. Macam umpamanya nun sabdu, mim sabdu, itu yang tak baik. Sekarang kita nak cerita tu, kita cerita mat pula. Martabat mat yang paling atas tingkatnya ialah mat lazim. Mat lazim maknanya panjangnya 6 harakat. Ulama sepakat mengatakan bahawa bila mat lazim tak boleh baca 2 harakat, tak boleh baca 4 harakat, tapi dia baca satu wajah saja 6 harakat. 3 alif 6 harakat dia panggil. Dulu kita baca 1 alif 2 harakat kan, tak suara rendah tu. 1 alif 2 harakat, 2 alif 4 harakat, 3 alif 6 harakat. Jadi untuk mat lazim ni adalah ranking yang pertama, tingkat yang pertama. Kita jumpa satu dalam Fatihah, mat lazim kalimi musakkal. Di situ hendaklah dia baca 6 harakat, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita kena beri penumpuan kat situ satu-satu. Waladhdallin. 1, 2, mula. Habis Ustaz, saya tak sampai nafas. Kalau tak sampai nafas, itu ada maaf bagimu. Tapi kalau sampai sedaya mungkin, kita cubalah. Ya tak? Kalau kata tak boleh ni, semput kan? Semputlah. Makan keropok leko banyak sangat. Jadi itu faktor kesihatan lah umpamanya. Jadi dia tidak tak membatalkan solat kita, tak, tetapi dari segi fasihnya kita. Yang penting kita tahu bahawa itu martabat yang pertama. Baik, kita tengok martabat yang kedua, yang boleh dibaca, wajib dibaca 4 atau 5 harakat, iaitu mat wajib muttasil. Itu jatuh nombor 2. Tuan-tuan, kenapa jatuh nombor 2 tuan-tuan? Tengok,
Mat wajib muttasil yang ada kaitan tu. Kalau kita baca may yasha, berhenti contoh nak berhenti berapa harakat tuan-tuan? May yasha tu. May yasha ada alif jumpa hamzah. Di situ kalau sambung may yasha'u ila itu dipanggil mat wajib muttasil, betul tak? Waktu kita sambung kita boleh baca 4 atau 5 harakat. Tetapi kalau kita berhenti, boleh tak kita baca 2 harakat? Kalau kita cerita mat lazim kali mat arid disukun kan, kita boleh baca 2, kita boleh baca 4, kita boleh baca 6. Tapi mat wajib muttasil bila berhenti tak boleh berhenti 2 harakat. Sebab dia ada kaitan dengan martabat tadi. Martabat yang kedua tu. Walhal dekat situ kita belajar bila alif jumpa hamzah mat arid disukun, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6, betul tak? Tetapi bila tiba situ 2 tak boleh baca, 2 letak tepi sebab mat wajib muttasil martabat yang kedua. Itu cerita tadi tu, cerita tu. Jadi mat ni ada dia punya kaedah juga baca. Okey. Jadi sebab itulah dia diletakkan pada ranking yang kedua. Sebab dia bukan sebarang mat, bukan boleh sebarang berhenti 2 harakat, tak boleh, mesti lebih daripada itu, 4 atau 5 atau 6. Dia mesti lebih daripada 2. Sebab tu kalau kita baca ayat kursi kan, kan ada ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu man la yashfa'u 'indahu wa la ma syaa illa bima syaa. Jangan illa bima syaa, itu 2 harakat. Illa bima syaa kurang 4 harakat. Atau lebih lagi boleh 5 harakat. Illa bima syaa. Bermakna dekat situ mesti lebih daripada 2 harakat. Jangan kita baca 2 harakat, 4 atau 5 harakat. Ada ulama sampai 6 harakat. Sebab yang penting martabat mat wajib muttasil tu letak nombor 2. Dan dia martabat mat asli jatuh yang paling bawah. Sebab itu 2 harakat tak boleh baca. Man yasha tak boleh. Sebab mat asli ketika itu dah jatuh nombor 6, nombor 5 bawah. Kita tuan Jadi pertama kita ni mat lazim, yang kedua mat wajib muttasil, yang ketiga, tingkat yang ketiga apa disebut sebagai mat arid disukun. Kenapa mat arid disukun? Mat arid disukun ni artinya mat yang mendatang. Kalau tuan-tuan baca alhamdulillahirabbil alamin, boleh baca 2. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh baca 4. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh baca 6. Itulah nama mat arid disukun. Kenapa dia letak nombor 3? Sebab dia boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Okey, kita nak azan dulu ni. Jamal azan dulu sekejap no rasa kita azan lah sekejap. Azan jap. Bilal azan dulu sekejap. Lepas tu ambil sembahyang lah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الشرف والدرجة العظيم مقام محمود الذي. Yang pertama tadi tuan-tuan mad lazim ranking tu tingkat yang pertama. Yang kedua mad wajib muttasil. Kenapa? Tadi kita dah jelaskan ketika dia wakaf itu, ketika dia wakaf tu yang mahal tu, yang menyebabkan dia tu diletakkan di tingkat yang kedua. Kita kena ambil pemahaman kat situ. Kemudian yang ketiga mad arid disukun. Mad arid disukun ni kenapa dia dapat nombor 3? Sebab dia boleh bila berhenti dia boleh baca 2, dia boleh baca 4, dia boleh baca 6. Itu kelebihan untuk mad arid disukun ni. Tetapi standardnya tu paling panjang 6 lah, betul tak? Tapi dalam solat kita buat 4 cukup. Kalau orang nak berlagu ke, nak benda ke, suara dia sedap agaknya, dia lah boleh baca 6 lah mungkin. Mungkin dia nak pendek tak berapa jadi, dia baca panjang. Yang penting harus hukum dia. Hukumnya harus boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Okey. Tingkatan yang keempat ialah majaiz. Kenapalah majaiz ni jatuh nombor 4 tuan-tuan? Majaiz ni kalau kita tengok macam mana nak kenal? Tengok hamzah. Lepas alif ada hamzah. Tetapi dia berlainan kalimah. Alif qul ya itu ayyuhal. Itu majaiz. Lepas jumpa alif ya alif, lepas tu jumpa hamzah pada lain kalimah. Tetapi kalau dia berhenti, ini kita tengok dia berhenti. Kenapa dia jadi dapat nombor 4 tu? Sebab bila dia berhenti dia boleh baca 2 harakat je. Dia tak boleh baca 2, 4, 6 macam mad arid disukun tadi. Sebab betul pangkat dia turun dia duduk nombor 4. Itu kita tahu cerita sejarah mad ni tuan-tuan. Jadi kurang-kurangnya bila kita tahu ni tuan-tuan, bila jumpa mad ni kalau boleh kita raikan. Jangan kita ambil buat tak tahu je kan.
Okey. Itu yang kelima ada pun disebut sebagai mad badal. Mad badal. Ataupun dia bagilah macam-macam macam hamzah dengan hamzah dalam Quran tu, hamzah dengan hamzah kita tak boleh baca tak boleh. Tak boleh. Kita kena tukar hamzah yang kedua tu dengan alif. Jadi a. I jadi i. U jadi u. Artinya alif tadi tu hamzah yang kedua tu ditukar, tuan-tuan. Ditukar. Itu dari kaedah baca Quran lah. Nanti kita akan jumpa dalam Quran. Jadi jangan tuan-tuan tengok ni aku nak baca macam mana ni, hamzah dengan hamzah ni aku baca lah. Tak kena tu. Di situ dibaca dua harakat. Maka di situ berlakulah ranking yang ke-5. Samalah dengan mad asli. Mad asli dibaca dua harakat yang kita dah pelajari tentu kompon. Sebab itu mad asli tak ada pilihan. Maknanya kalau ada pilihan macam 2, 4, 6 tadi senang. Tapi mad asli dalam Fatihah contoh ada beberapa tempat, 11 ke 12 tempat yang ada dalam Fatihah itu mad aslinya jangan kurang, jangan terlebih. Itu pemahaman tuan-tuan. Okey, Allah ni kalau ada masa lagi sikit tuan-tuan, saya dah bincang untuk Jamal, kita baca Quran sikit tuan-tuan. Kalau baca Quran nanti kita akan jumpa, akan bahaskan 2-3 perkara, 2-3 ayat, kita ambil hukum dekat situ. Sama hukum apa dah tak kira lah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dapat lebih sikit lah ilmu. Tadi kita ilmu pemahaman, yang ni ilmu praktikal pula. Praktikal ni kita kena baca. Tuan Jamal, kita sampai surah Insan. Muka surat berapa tadi? 57. 57. Ayat 23. Ayat 23 kita dah nak habis ni bermakna inna nahdul. Hari ni kita habiskan aja bacaan ni. Tapi kita bincang tak habis lah. Bincang mungkin ambil satu, tengok yang tengok ada masalah tu, jadi kita break sekejap untuk kita bincang. Baik, wajah Taranum bacaan kita ambil pada Nahawan juga sebab Nahawan ni dia lembut sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إلا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Tuan-tuan, kita tengok sedikit. Di sini cuba tengok ayat yang ada mat. Yang ada mat yang dibaca 2 harakat ataupun baca lebih daripada 2 harakat. Ayat pertama tadi mana tadi? Okey. Dekat situ tuan-tuan ada tak mat yang lebih 2 harakat? Untuk membezakan Quran Usmani tuan-tuan, dia ada satu panduan. Pertama, kalau atas tu ada tanda bendera tu, itu lebih daripada 2 harakat. Kalau tak ada 2 harakat lah. Tetapi syaratnya sebelum alif mesti baris atas, sebelum waw baris depan, sebelum ya baris bawah. Jadi kalau macam ni kita tengok ilna alif sebelumnya baris atas, maka 2 harakat. Lagi nazal na lagi lagi tapi tengok alai tu lam ya tu ustaz tadi ustaz kata sebelum ya ya yang mati ya ni mat ni habis lain ni tak boleh baca 2 ke? Ini kau ikut syarat ni cukup ni? Tak cukup rupanya. Sebelum ya mesti baris bawah baru dapat 2 harakat. Tetapi sebelum ya ni baris atas tak cukup syarat. Jadi tak boleh baca alai, tak boleh panjang. Sebab syaratnya ya yang mati tu mesti sebelumnya baris bawah barulah kata mat asli tadi. Tu kita kena ambil pemahaman tuan-tuan. Ada orang tanya tu ya. Okey. Kemudian
Alai Qur'an. Hamzah alif itu dipanggil mad badal nama dia. Dia baca dua harakat. Bila kata mad badal pula tak boleh. Mad badal. Dia baca dua harakat. Kemudian zayyam dua harakat. Ini cukup syarat. Ya mati betul. Sebelumnya baris bawah, itu cukup syarat. Kemudian yang ujung tu lam, ada tanda tanwin tu. Itu kalau sambung dipanggil ikhfa. Tetapi kalau dia berhenti jadi mad asli. Kalau sambung tanzilan, itu kalau lain tu hukum nun mati dan tanwin. Tetapi bila dia berhenti dia jadi mad asli, dibaca dua harakat, tanzila. Gitu. Jadi dekat sini kita tengok tuan-tuan, hukum mad asli yang banyaklah yang dibaca dua harakat. Mad iwad yang ujung tu, tanzila dipanggil mad iwad. Sebab panduannya berlakunya tanwin di situ. Ada tanwin itu mad iwad itu. Berhenti, yang penting nak berhenti berapa harakat, tu yang kita kena ambil perhatian. Maka kita baca tuan-tuan, inna dua harakat, nahnu nazzalna dua harakat, alai itu huruf lin, itu huruf lin, dia bukan mad huruf lin saja dibaca lembut, alai kal. Kemudian kur ni ra yang mati sebelumnya balik depan, macam nak baca tebal ke nak baca tipis? Tebal. Sebab ra yang mati kita merujuk kepada sebelum dia tu. Jadi qaf tu hurufnya baris hadapan, maka tebal. Qur tak boleh kur, tebal. Quran datang ada satu hukum ikhfa hakiki. Baik, sebab itu kita nak tahu zai tu kat mana mahrat tadi. Kalau tidak nanti kita takut baca macam ni, jauh sangat kita nak pergi pada mahrat tadi. Dia mesti hampir. Dekat mana tadi yang kita bincang tadi, dekat mana huruf zai tuan-tuan? Dekat lidah kan? Dekat situ ada sin, dekat situ ada sad, dekat situ ada zai. Kalau tak tahu rumah tu, macam mana kita nak bunyi ikhfa ni, macam mana? Jadi kalau kita tahu rumah tu, kita akan pergi rumah dia tu, menghampiri rumah tu. Rapat. Nanti kalau tak tahu rumah, dia akan baca jauh. Nak pergi mana kita pun tak tahu, nak pergi mana, masuk parit kan. Tanzi, dia senang kita nak baca. Itu nak ambil pemahaman tu. Okey. Cuba tuan-tuan baca. Tanzila. Kalau kata macam jauh tu, rapat sikit lagi. 1, 2, mula. Jangan rapat habis. Tanzila, itu dah tak jadi. Terus melekat terus. Kita kena ingat bahawa itu ikhfa. Ikhfa tu maknanya sama-sama antara izhar dengan idgham. Dia tak terus masuk. Masuk tu kita idgham. Jadi nombor 2. Yang ni tak, di tengah-tengah. Dan tengah-tengah pun kita kena tahu jangan terlalu jauh. Mesti hampir dekat saja. Itu huraian kita tentang salah satu ayat tuan-tuan. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Kita tengok ada tak bacaan mat dalam ni? Ada berapa tuan-tuan? Wala 1, a 2, ada lagi fu 3. Au huruf lin, dia tak panggil mat sebab tak cukup syarat. Sebelum waw mesti bari hadapan, tapi ni bari atas, maka kita tak boleh baca au, tak boleh au je. Jadi ada berapa tuan-tuan mat tu? 3 saja. Wala 1, a 2, fu 3. Ra mat iwan 2 harakat juga. Jadi ada 4 yang kena baca dengan 2 harakat. Okey tuan-tuan, cuba baca 1, 2, mula.
Tuan baca tuti', cuba. Wala. Cuba baca. Okey. Nak menyebut tentang huruf ain. Ada orang baca wala tuti. Tuti tu hamzah. Ain dekat tengah. Kalau kita baca wala tuti, tak jadi. Wala tuti'. Okey, ain ni tuan sifatnya ialah tawassut. Tawassut ni antara tahan suara dengan lepas suara, pertengahan. Bila kita baca mengalir bacaan itu, jangan kejung tutik. Tak mau gitu. Kita kena lembut saja, letak sini. Wala tuti', macam tu je. 1 2 mula. Betul. Nak sebut tuan-tuan huruf ain ni jangan push. Bila kita baca push, nanti dia jadi hamzah. Tutik macam gitu. Lain macam tutik lagi pula macam tu. Hidung pula pergi. Tuan. Sebab tu maharat huruf ain tu kita kena tahu dekat sini. Dekat pertengahan sini. Itu kita kena ingat. Okey. Habis cerita tu, kita tengok last sekali, ambil 3 bincang cukup Okey, dekat sini wazkuris marabbika bukratan wa asila. Tengok huruf mat asli ada berapa tempat? Ada tak? Ada berapa? Daripada wazkuris ni sampai ni ujung ada berapa? Bila kata 2, dekat mana satu? Si, betul. Si, satu lagi? Ada ke? Ada lagi? Ala berhenti. Jadi ada 2 tempat. Pertama, mat asli dia memang daripada asal dia 2 harakat. Si. La ni mendatang. Mendatang ni cerita lain. 2 harakat tapi dia mendatang. Tapi kat satu yang asli betul, si. Memang dia tak mendatang. Kalau la, dia panggil mat iwad, mat far'i, bercabang dah. Dia jadi mula-mula tu wa asila kalau bersambung. Tetapi bila berhenti pula ada cerita lain. Wa asila, jadi dia datang kemudian. Itu maknanya mat tak asli lah, tapi dia baca 2 harakat. Jadi dalam ayat yang ini ada 2 tempat. Tuan-tuan baca 1 2 mula. Dalam perbincangan yang akan datang tuan-tuan, ada banyak mat dalam ni. Mat yang kena baca lebih daripada 2 harakat. Dalam ayat yang selepas ni. Ayat ni untuk kita fokus pada mat asli saja. Yang selepas ni saya tengok banyak. Haula nak baca berapa tu? Macam mana nak berhenti pula? Itu banyak perbahasan pada masa yang akan datang. Untuk mat yang lebih daripada 4 atau 5 harakat begitulah tuan-tuan. Banyak selepas tu, tak apalah, yang ini kita ambil yang ini saja. Jadi sekadar tu dulu tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, dapat kita mempertingkatkan, mengemaskan bacaan kita. Itu tujuan kita lah, insya-Allah. Dan kita akhir dengan bacaan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar ij'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta